Okey, terdapat beberapa faktor lah kena macam mana sel badan kita ni terkena serangan radikal bebas. Serangan radikal bebas. Yang pertama sekali kita pergi kepada faktor dalaman lah. Faktor dalaman dia sebab apa? Sebab adanya proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ni ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila sesuatu bahan tidak balas mengalami kehilangan elektron. Keadaan ini mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas di dalam badan. Okey, tindak balas mitokondria di dalam sel. Okey, mitokondria ni dia ada satu tindak balas yang mana menyebabkan kehilangan sesuatu atom, kehilangan elektron luar dia. Disebabkan oleh tindak balas mitokondria ni, maka berlakulah kerosakan DNA. Memang itu sentiasa berlaku pun dalam badan kita. Tindak balas yang terdapat di dalam mitokondria tu sendiri. Okey, selain daripada itu fagositosis oleh sel darah putih. Okey, sel darah putih kita bila mana dia diserang, badan kita diserang oleh bakteria contohnya. Sel darah putih dia akan tangkap bakteria tu. Bila mana dia tangkap bakteria tu, macam mana nak bunuh bakteria tu? Dia akan mengeluarkan hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni adalah kegunaan dia untuk membunuh bakteria. Walau bagaimanapun, ada kalanya sel darah putih ni mengeluarkan terlalu banyak hydrogen peroxide, menyebabkan bukan sahaja membunuh bakteria tu, tapi juga mendatangkan keradangan kepada sel-sel di sekitarnya. Selain daripada itu, lagi tekanan mental dan fizikal disebabkan oleh apa? Seseorang itu dia mengalami tekanan yang terlalu lama, yang tidak terkawal, kemurungan dari segi dia ialah dia hidup dalam keadaan tekanan yang amat sangat, kerja yang beban kerja yang terlalu besar. Apa lagi tambah sekarang ni PKP kan, orang tak boleh nak cari gaji pun, duit pun tak ada kan. Dia tekanan di mana tekanan mental terlalu teruk sangat menyebabkan badan kita menghasilkan radikal bebas ni. Sebab itu fizikal dia dapat penyakit, berada dalam keadaan penyakit ni yang terlalu lama. Ada orang sakit masuk hospital kan, dia bedridden, dia dah lama duduk dalam hospital. Jadi radikal bebas pun tinggi di dalam badan dia. Sebab itu keradangan macam saya cerita kepada kamu tadi lah, sel darah putih dia serang bakteria sebenarnya yang terdapat dalam badan pesakit tu. Tapi bila mana terlalu banyak menghasilkan hydrogen peroxide, menyebabkan berlakulah yang mana penghasilan hydrogen peroxide terlalu banyak, menyebabkan badan dia diserang oleh radikal bebas yang terlalu banyak. Okey, kenapa dia kata tindak balas berantai? Tindak balas berantai ni, yang dimaksudkan dengan tindak balas berantai ni sebab apa? Sebabnya dia ni satu atom ni dia diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas serang dia, curi satu atom, buat keluar, menyebabkan dia tak stabil. Atom yang ni tak stabil. Yang tak stabil ni dia akan serang lagi yang lain. Sebab apa? Dia tak stabil, dia perlukan elektron juga untuk penuhkan dia punya oktet ni kan. Jadi sebabkan dia kena serang, menghasilkan pula yang lain pula tak stabil. Dia akan serang, menghasilkan lagi banyak radikal bebas. Itu yang dimaksudkan dengan tindak balas berantai. Dia berterusan kan. Jadi apa yang diperlukan? Dia perlukan antioksida lah kan. Antioksida tu untuk stopkan tindak balas ni, untuk stopkan sesuatu tindak balas. Okey, yang mana kamu dapat tengok bila mana berlakunya keradangan kan, apa akhirnya menyebabkan kerosakan DNA. Bila mana tindak balas tu berlaku berantai terlalu banyak, rantaian berlakunya pengoksidaan tu terlalu banyak kan, apa jadi?
akhir sekali menghasilkan sel-sel yang mana DNA dia sudah rosak. DNA dia sudah rosak. Radical bebas merosakkan struktur DNA dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Hal ini membentuk bahan karsinogen yang mungkin menyebabkan mutasi dan kanser. Radikal bebas juga menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular, ketidaksuburan, merosakkan buah pinggang, hati, peparu, menyebabkan penuaan seperti wajah berkedut, rambut beruban, itu semua adalah pengoksidaan. Cuma yang lagi teruk kalau macam DNA ni rosak, kan, menghasilkan sel yang sudah rosak. Malangnya sel itulah yang melakukan mitosis, menyebabkan sel-sel baru yang terhasil adalah sel-sel yang sudah rosak DNA-nya. Jadi inilah faktor menyebabkan lahirnya sel-sel kanser.